Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Fahazim untuk berita semasa. Perkembangan banjir di Terengganu. Sehingga pukul 2 petang tadi, jumlah penduduk terjejas banjir meningkat kepada 204 individu melibatkan 74 keluarga. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri melaporkan 2 PPS yang baru dibuka masing-masing di Sekolah Kebangsaan Atas Tol dan PPS Dewan Serbaguna Wakaf Catur. Dewan Serbaguna Tok Jembal menempatkan 124 orang daripada 54 keluarga, manakala 36 penduduk terjejas dari 6 keluarga di PPS Dewan Flat Batin Perdana. 6 dari 2 keluarga ditempatkan di Dewan SK Bukit Tunggal, manakala di SK Cendering, 13 keluarga terdiri daripada 40 penduduk terjejas ditempatkan dan 10 dari 3 keluarga di Dewan Serbaguna Wakaf Catur. Ketika ini, hujan lebat masih berterusan dan menunjukkan tren meningkat. Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri akan mengkaji lebih banyak keterangkuman digital dalam bidang melindungi kanak-kanak tahun depan. Keperluan itu dalam usaha menambah baik sistem keadilan golongan berkenaan. Perkara itu dimaklumkan Menteri DJPM, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said menerusi artikel bertajuk Protecting Our Children Online, The Digital Way Forward yang dikongsikan melalui platform media sosial beliau sempena Hari Kanak-Kanak Sedunia hari ini. Beliau menyatakan menjaga kanak-kanak dalam dunia digital bukan sekadar tanggungjawab tetapi juga janji yang perlu dibuat untuk masa depan negara. Pelaksanaan platform pelaporan yang mesra kanak-kanak akan menjadi pencetus perubahan. Mengakui bahawa kanak-kanak merupakan generasi yang dibesarkan dalam era digital, beliau berkata komitmen kerajaan perlu beralih untuk memperkasakan literasi dan kapasiti digital mereka. Bekas Setiausaha Politik Menteri Besar Kedah Muhammad Hilmi Abdul Wahab dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas 2 pertuduhan meminta dan menerima suapan berkaitan projek pelumbungan unsur nadi bumi sekitar negeri itu Julai lepas. Tertuduh Muhammad Hilmi, 50 tahun, mengaku tidak bersalah selepas kedua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Suzana Husin. Pertuduhan mengikut Seksyen 16(A) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24(1) Akta sama. Hakim Suzana kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM45,000 dengan seorang penjamin bagi kedua-dua pertuduhan selain perlu menyerahkan pasport kepada mahkamah dan melapor diri di Pejabat SPRM Kedah sebulan sekali sehingga kes selesai. Tertuduh juga tidak dibenarkan mengganggu saksi pendakwaan sehingga kes selesai. Tarikh sebutan ditetapkan kepada 12 Januari depan. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Shahrudin Wan Ladin, manakala tertuduh diwakili Peguam Syed Nakiuddin Shahab. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri telah mewujudkan Pusat Memudah Cara Pelaburan Malaysia IMFC bertempat di Ibu Pejabat Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA. Pusat sehenti tersebut bertujuan memudah cara urusan komuniti perniagaan dan pelabur. Menerusi kenyataan dimaklumkan, IMFC merupakan penambahbaikan kepada Pusat Khidmat Nasihat sedia ada di MIDA. Penubuhannya secara fizikal bertujuan mempercepatkan pelbagai proses kelulusan termasuk memberi khidmat rundingan serta nasihat sekaligus mengurangkan kerenah birokrasi penyampaian perkhidmatan awam. Usaha itu selaras sarana Perdana Menteri menerusi keputusan Majlis Jemaah Menteri pada 3 November dan aspirasi ekonomi madani untuk memudah cara perniagaan di pelbagai peringkat. Perkembangan luar negara. Calon parti kerajaan Sergio Massa tewas kepada pemimpin populis berhaluan kanan Javier Milei dalam pilihan raya Presiden Argentina. Perdana Menteri Ekonomi itu turut mengucapkan tahniah kepada Milei kerana majoriti rakyat Argentina telah memilihnya. Dengan 86% undi telah dikira, Milei berada jauh di hadapan dengan 55.95% berbanding Massa yang peroleh 44.04% undi. Sementara itu di Buenos Aires, ribuan penyokong Milei meraihkan kemenangannya. Milei dalam ucapan sulungnya turut berikrar untuk menamatkan kemerosotan ekonomi Argentina sejak berdekat. Semasa 3 berakhir di sini, dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Fahazim, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.